إلى النبي الكريم وصحابة الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 إن الحمد لله والشكر لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا فهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإجبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أما بعد. أصحاب الفضيلة Fadil Ustaz Da'i Ahmad Hafizahullah Ta'ala, jawatan kuasa Al-Barakah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada tahun ini selepas setahun kita tidak bersama. Tahun lepas last bulan 12. Jadi setahun dah kita tidak bersama. Jadi kita masih lagi bicarakan buku 40 hadis Nabi SAW memberi peringatan. Kita sampai hadis ke berapa dah? Tahun lepas last hadis berapa? Tahun lepas dah. Muka surat 4 31. Muka surat 31. Muka surat 31, hadis yang ke-26. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qazahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nari," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia yang berkhidmat dengan Rasulullah menjadi khadam daripada Khuwailid, budak kecil yang dihantar oleh ibunya untuk berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi wafat, kira-kira dia berkhidmat lebih kurang 10 tahun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang sangat hebat. Antara sunnah yang dia buat, perkara baik yang dia buat, kalau dia khatam Al-Quran, dia akan panggil seluruh ahli keluarga dia untuk buat majlis khatam Al-Quran. Jadi kalau orang kata khatam Quran bid'ah, ya, Sayyidina Anas yang buat dulu. Maka sahabat Nabi yang buat ni takkanlah benda ni dalalah. Pastilah perkara ni bagus untuk kita meraihkan kita lah khatam Al-Quran Karim. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan usianya panjang, mencecah lebih dekat 120 tahun umur dia. Berkat doa Nabi SAW, antaranya, ya Allah panjangkan usianya, banyakkan anak dia. Dan anak dia memang banyak sungguh. Kalau kita paling ramai berapa makcik? 14 orang, 15. Siapa boleh challenge Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dikatakan anak dia sampai 70 orang. Bukan isteri seorang, ramai lah isteri dia ramai, tapi tak lebih pada 18 orang isteri lah. Sekadar 4 orang yang dibenarkan oleh Islam. Baik. Tadi panjang cerita, nanti orang kait dengan Samsul Yusuf pula. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 3 perkara yang barang siapa ada padanya, kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, dapatlah dia kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma,
bahawa adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai padanya daripada benda yang lain. Maknanya cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Itu wujud kepada batang tubuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab antara buku yang bagus puan-puan hajah, tuan-tuan haji sekalian, baca waktu kita berada dalam pondok, kelas tak ada, kuliah tak ada, dan sebab tengok rehat-rehat, dak power pun tak ada dah. Jadi maka bacalah kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat bagaimana cintanya mereka kepada Allah dan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kebetulan saya sempat bersama dengan Al-Habib Husain bin Abdul Rahman Al-Habsyi datang ke program Kota Raja semalam di Kota Raja, Maulid Akbar. Jadi tuan Allah Subhanahu wa taala, antara apa disebut oleh Habib, cerita bagaimana ada dua orang sahabat Rasulullah. Seorang anak, seorang bapa. Seorang anak, seorang bapa. Dua-dua ni berminat untuk pergi perang Badar, nak keluar dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam. Dua-dua nak pergi keluar berperang. Tapi ayah dia kata, kamu jangan keluar, jangan pergilah, kamu jagalah adik-beradik kamu yang lain. Maka kata anak dia, ayah tak payah pergi, ayah dah tua, biar saya yang pergi, saya gagah lagi, biar saya yang syahid. Ayah dia kata, tak boleh, kamu kena jaga adik-beradik, kamu jaga, duduk rumah, biar ayah yang pergi, ayah dah tua, ayah nak syahid. Last sekali kata Habib, apa yang dia buat, dia ambil cabut undi, mengundi untuk mati syahid. Faham tak? Mengundi untuk mati syahid. Ini luar biasa tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhirnya yang dapat siapa? Ayah ke anak? Ayah yang dapat. Ayah dapat dan pergi berjihad dan syahid dalam perang Badar. Anak dia duduk rumah tak pergi, taat kepada perintah ayah. Maka ketika itu dalam perang Uhud, anak dia keluar pula pergi. Ayah tak ada nak cabut undi, ayah dah meninggal syahid. Maka anak pula pergi dalam perang Uhud dan syahid dalam perang Uhud. Mereka begitu seronok nak bertemu dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia tahu kecintaan mereka kepada Allah, cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada taranya. Kalau banding dengan kita tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, jauh sangatlah kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita tengok kehidupan para ulama yang ada di sekeliling kita, kehidupan mereka macam mana, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya baca Al-Quran mereka, banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan kita, masya-Allah, jauhnya kita rasa dia ulama itu dengan kita. Itu sebab kita baca doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan kehidupan para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang amilin, yang beramal dengan ilmu dia. Ulama banyak, yang tak beramal lagi banyak daripada yang beramal. Jadi kita nak ulama yang beramal dengan ilmu dia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Dan matikanlah kami dengan mati sebagai seorang syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada kata, ustaz saya tua dah nak syahid, macam mana? Niat tu kena ada, nak mati syahid. Salah satu cara nak mati syahid, menuntut ilmu. Mari belajar ilmu, duduk di pondok, kita rasa tak ada apa ni, tak. Tapi hakikatnya kalau mati waktu kita berada di pondok ni, dalam keadaan kita niat nak belajar, mati syahid insya-Allah. Cuma syahidnya kena mandi, kena kafan, kena semayang. Tak syahid macam orang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun gelaran syuhada itu ataupun syahid itu wujud kepada orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahawa kasihnya dia kepada seseorang tidak dikasihi kecuali kerana Allah. Kita sayang kepada suami, sayang pada isteri, sayang pada anak-anak, sayang pada kawan-kawan, sanak saudara, sayang lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan li amwalihim, bukan daripada harta dia, bukan sebab li jamalihim, sebab kacaknya dia, handsomenya dia, comelnya dia, tak. Bukan sebab pangkatnya besar, orang dihormati maka kita sayang kat dia, bukan. Sebab kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, yang tak betul orang yang kita sayang tu buat, kita tegur perbuatan. Sebab kadang-kadang orang sayang kepada madiyah, kependaan ini, orang yang kita sayang tu buat salah, kita tak berani nak tegur dia.
Tak, dia buat salah, dia tanya boleh tak I buat macam ni? Oh, silakan. Tak ada masalah. Tengkorak dia tak ada masalah. Kalau orang tu minum arak, tikar nombor ekor, duk mengata orang dan sebagainya, maka ini perbuatan yang tak boleh kita buat ataupun kita boleh biarkan. Nak ambil contoh mana ustaz? Tengok Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Semuanya itu beri contoh kepada kita. Dan nak tahu, saya ulang sekali lagi, baca buku namanya Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat Nabi SAW. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Yang ketiga, bahawa bencinya dia untuk kembali kepada kekufuran selepas dilepaskannya oleh Allah, sebagaimana dia benci bahawa dia dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dapat iman daripada Allah, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak nak lagi kembali kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan yang pernah kita buat. Sama seperti mana kita tak suka dicampak dalam api. Tak ada siapa di atas muka dunia ni yang berminat nak buat macam tu. Pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada umat baginda tentang 3 perkara yang membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman, halawatul iman. Yang pertama, yang kedua, mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta mereka kepada benda lain. Bukan suatu yang mudah, kerana godaan kebendaan tersebut perlu dikikis dan mengembalikan kecintaan hanya kepada Allah dan Rasul. Susah nak. Yang ketiga, berkasih sayang sesama manusia berpaksikan kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang wujud pada diri saudaranya itu, seperti namanya, pangkatnya, hartanya dan lain-lain kepentingan. Kalau orang berharta, kita nak rapat dengan dia. Kalau orang susah, kita nak jauhkan diri daripada dia, sebab kita pandang susah dia, tak pandang kepada ukhuwah yang wujud di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi umat Islam. Yang terakhir sekali, memasakkan iman. Mempasak ke memasak? Betul tu. Dalam diri agar tidak terjerumus ke lembah kekufuran, sama ada kufur nikmat atau kufur atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan 3 ni satu kumpulan namanya Blackpink. Tahu makcik Blackpink? Tak tahu, jangan tahulah. Tak payah tahulah. Blackpink ni seksi pakaian dia. Pakaian daripada Korea, kumpulan K-pop perempuan daripada Korea. Dia banyak kumpulan K-pop. Kita karipak dia K-pop. Jadi dulu BTS tahun 2019 BTS nak mari. Ni lelaki belaka, semuanya kacak macam saya. Kacak belaka. Kacak mungkin sebab dia buat renovate muka dan sebagainya. Tapi kumpulan paling popular di dunia BTS. Orang lain balik awal lah, Emisir, kemudian balik awal. Ni kumpulan paling popular. Dia pergi ke Saudi buat anjuran untuk konsert BTS. Blackpink dia buat ni, nak perjalanan seluruh dunia. Dia akan datang ke Malaysia pada bulan Mac, bulan Syaban nak masuk Ramadan ni. Nak mari nak buat konsert. Maka kita dah tegur pada tahun lepas bulan Oktober. Kita tegur dah, jangan mari. Kita bantah mereka mari. Maka ada orang kata, ustaz, kenapa artis luar ustaz tegur, artis dalam ustaz tak tegur? Ni ustaz mesti nak cari popular. Dia kata begitu. Dia tak sedar luar dalam kita tegur mereka. Cuma takkan nak senaraikan artis berikut ditegur tak boleh lah. Tuan jenuh lah tuan-tuan. Tapi yang mari pula ni bulan 3 nak datang. Maka kita sebut ni tak boleh dibiarkan. Sebab yang datang tu mungkin ada non-Muslim, orang bukan Islam datang. Tapi banyaknya orang Islam yang mari, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang mari. Saya pernah mengajar di Datuk Ahmad Said. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, saya ada anak murid seorang, umur 12. Umur 12 tahun, budak ni pendiam orang dia. Tak banyak cakap dalam kelas, tak banyak cakap pun tak dengar. Orang tanya, tak dicakap tak bunyi. Tiba-tiba kawan dia cakap, dia nak murtad. Umur 12 tahun boleh sebut kalimah nak murtad, nak masuk Kristian, dia kata. Bila saya tanya, sebab saya waktu tu guru disiplin, kenapa kamu nak murtad? Dia kata, saya minat kumpulan Blackpink, K-pop tu. Dan tuan-tuan kena tahu, budak-budak sekolah rendah ni, mereka boleh cakap Korea. Mereka belajar sendiri je cakap Korea, luar biasa tu. Saya ngajar bahasa Arab pun tak
tak lancar seperti mana lancarnya mereka cakap Korea. Itu satu kelebihan, bukan satu musibah, kelebihan. Cuma yang masalah mereka belajar tu kok mana? Kok lagu K-pop. Dan budak ni dia kata saya seronok tengok anggota K-pop pakai skirt, ada salib. Saya seronok, dia kata. Saya pun terus telefon mak dia terkejut beruk, tuan-tuan. Beruk pun tak terkejut macam mak dia. Dia kata, ustaz, saya bagi anak saya pegang telefon sejam je sehari. Tu pun sejam, habis sejam ambil balik. Mana dia tak ada telefon sendiri. Telefon memang telefon orang tua dia. Tapi bila disebut macam tu, rupanya pengaruhnya cukup dahsyat, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab bila saya up lagi teguran kali ni, bila mana keluar lagi iklan tiket telah sedang nak beli dan sebagainya, maka kita sebut benda ni tak boleh kita biarkan. Tak boleh biar. Maksiat dalam negara dah banyak. Nak jemput pula maksiat daripada luar, mari import masuk ke dalam pula. Ini musibah. Yang paling tenang sekali waktu bila? Agak-agak waktu bila yang tenang? 2 tahun PKP dulu je tenang. Tak ada maksiat. Tak berani orang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak buat maksiat, yang tukang buat maksiat pun menentang orang buat maksiat. Sebab dia tahu maksiat ni mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana saya post bau-bau ni, ramai orang non-Muslim hentam rapat saya ke dinding. Betul Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ni rasis, ini pemecah belah masyarakat, ni lah macam-macam. Saya kata rasis maknanya saya tegur orang bukan orang Islam ni jangan pergi. Orang bukan Islam nak pergi, tafadhalu, silakan. Nak tidur sekali pun tak apa dalam stadium tu, boleh, tak ada masalah. Tapi orang Islam dia ada undang-undang, ada had. Tilka hududullah, inilah hak-hak batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kau lompat, jangan kau langgar hudud Allah, sekatan-sekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gambar gitu je. Tapi rupa-rupanya benda ni tak disenangi. Maka inilah masalah, tuan-tuan macam Allah kan. Yang ketiga tu Nabi kata, kita benci nak kembali kepada kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti mana kita benci kita dicampur dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan ke-27. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada dikeluarkan Imam Hakim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun, sesiapa yang mempunyai 3 perkara ini, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang ada 3 benda ni, hasabahullah hisaban yasira, nescaya dihisabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisab yang ringan di akhirat. Hisab maknanya dihitung oleh Allah di akhirat dengan hitungan yang mudah. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 benda, buat ni hisab mudah, masuk syurga. 3 benda, dan 3-3 ni payah belaka bagi saya yang bercakap, dan mungkin bagi tuan-tuan muda gamaknya. Tapi rasanya susah juga. Apa dia? Yang pertama, tu'ti man haramak, kamu beri kepada sesiapa yang memutuskan hubungan denganmu. Dia buat jahat, khianat denganmu pun, kalau dia minta mu boleh bagi. Tu kebah-kemih. Kita benci kat dia, tiba-tiba dia datang minta dengan kita, agak-agak kita nak bagi dah, taubatlah tak bagi. Tengok muka pun aku benci, mu minta lagi aku benci, double benci. Tak. Kalau kita bagi pun kita akan mengungkit. Maka tuan-tuan macam Allah, bagi orang yang mana dia sanggup beri kepada orang yang benci kepada dia, yang memutuskan silaturahim dengan dia, dia sanggup bagi lagi, ini luar biasa. Orang ni akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisab yang mudah, dan akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'fu amman zalamak, kamu maafkan orang yang menzalimimu, yang buat jahat dengan kita, kita maafkan dia. Kosong-kosong. Nak syawal nanti. Kosong-kosong. Saya minta maaf zahir dan batin. Tanya dia, zahir itu apa? Batin itu apa? Tanya dia. Tak boleh khabar, nanti aku khabarkan kau langsung tak tegur aku, jadi aku tak khabar lah. Jadi tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni pun payah juga. Bagi saya lah sangat payah. Orang buat jahat dengan kita, tiba-tiba kita maafkan dia. Tu luar biasa. Iman kita, iman yang sangat luar biasa. Wa tasilu man qata'ak, dan kamu menyambung hubungan kepada yang memutuskan hubungan denganmu. Tu sebab orang yang berbalah antara, contoh macam-macam lah, kau ada terasa hati dengan jiran sebelah, menyebelah, depan, belakang, tepi, tengah, ataupun rakan sebilik terasa hati dengan dia,
Jangan lebih 3 hari tak bercakap. Jangan lebih 3 hari. Kalau 3 hari tak bercakap, nak masuk syurga kita. Orang paling bagus bila mana balah ni, orang pertama yang bagi salam. Benci aku hari pertama, beres lagi. Hari kedua, benci lagi, 2 kali benci. Hari ketiga, benci sebenci-bencinya 3. Hari keempat, benci lagi, haram perbuatan. Allah SWT. Maknanya, orang paling bagus yang mulakan salam. Assalamualaikum. Cakap salam. Dia pun jawab dalam hati, Waalaikumsalam. Jawab juga. Tak apa, yang paling bagus, yang mula bagi salam. Bukan yang jawab salam, yang bagi salam. Tapi kalau bab salam, yang bagi salam tu wajib, yang bagi salam tu sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib. Yang bagi salam tu dapat pahala lagi besar daripada pahala yang jawab salam. Tu sebab sahabat berebut-rebut nak bagi salam. Jadi kita kena hubungkan balik silaturrahim kalau ada terasa hatilah dengan kawan-kawan kita. Sebab kita akan bertemu sokma ni always fil barakah. Dia di barakah ni. Di sana dia, di situ dia, dia. Maka assalamualaikum itu paling bagus sekali macam Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada umatnya kaedah untuk mendapat hitungan hisab yang mudah di akhirat nanti dengan melakukan 3 perkara berikut. Ketiga-tiga perkara itu melibatkan hubungan sesama manusia dan ianya bukan mudah kerana seorang itu perlu menundukkan keegoan seseorang untuk melaksanakannya. Ego kan kita masing-masing ada ego kita masing-masing. Tapi kalau dapat tunduk ego tersebut, luar biasa balasan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, usaha dalam melakukan kebaikan akan mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dengan syaratnya lakukan dalam keadaan benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-28 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salasun munjiyatun, 3 perkara yang boleh melepaskan seseorang daripada terkena azab Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara lagi. Khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, takutkan Allah di masa sunyi dan terang-terang. Masa sunyi maksudnya orang tak ada, kita seorang aja. Nak tahu perangai kita ni macam mana tuan-tuan, tengok kita duduk seorang-seorang macam mana. Kalau depan orang kita boleh berlakon, baca Quran, zikir, pegang tasbih gini. Tak. Orang yang beria, orang hebat dia tu, hebat. Orang macam tu memang hebat. Kat rumah tak ada orang dia. Dia tengok TV kerjanya. Tapi depan orang tu ambil tasbih gitu. Tak tahulah dia nak tunjuk apa. Tu sebab nak tengok kita ni, kata ulama, tengok waktu kita duduk seorang. Waktu orang lain tak ada baca Quran tak mu, berzikir tak mu pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun depan orang kamu khusyuk, konon-konon khusyuk berzikir, tapi di belakang orang kamu tak buat benda satu. Itu satu kerisauan yang cukup besar lah bagi kita sebenarnya. Ya, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Wal adlu fi ridha wal ghina. Adil ketika suka dan marah. Waktu kita suka kita adil, waktu kita marah pun kita adil. Ini payah ni macam Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian wasalat, dan dia kata tadi berpertengahan, berpada-pada dalam berbelanja di masa miskin dan kaya. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada 3 perkara yang boleh melepaskan seseorang daripada terkena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang. Yang pertama, hawa muttaba'un, iaitu mengikut hawa nafsu. Apa saja nafsu minat dia ikut belaka. Maksiat buat ikut, dia suruh jangan semayang ikut, semua ikut. Dan kita nak masuk bulan Ramadan tak lama dah. Kita berada pada fi syahri Rajab. Syahrul Rajab kata ulama bulan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fi syahri Rajab, pada bulan Rajab. Sebaik-baik istighfar sayyidul istighfar. Mana dia? Allahumma anta rabbi. Ingat semua haji? Ingat? Alhamdulillah. Tak ingat kena ngapa? Tak kena ngapa? Ni tugasan. Bulan depan saya soal. Sebab dalam sayyidul istighfar ni ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamulah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkau cipta aku.
Wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Lepas tu, wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, apa yang kamu perintah pada aku berjanji dengan kamu. Solatnya, tutup auratnya, bayar zakatnya, puasanya, aku buat belaka. Mastata'tu, sekadar mampu diri aku, wahai Allah. Abu'u laka, aku mengaku kepada engkau, wahai Allah, bi ni'matika alayya, dengan nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengaku juga dosa-dosa aku. Faghfirli, maka ampunkanlah dosa aku, wahai Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sebab tidak ada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu sayyidul istighfar. Tapi paling bagusnya kita mengamalkan istighfar tersebut setiap hari, paling kurang sebelum kita tidur, kata ulama. Sekurang-kurangnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita kalau kita mati pada malam itu. Ni kita tahu, kadang-kadang lupa nak baca. Kita ingatkan masing-masing antara satu sama lain. Sayyidul istighfar dibacakanlah sebelum kita tidur, khususnya lah untuk sebagai apa, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu ikhtiar kita kepada Allah. Kalau matilah pada malam itu, matilah pada hari itu, kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam telah kita tahu Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Zakaria Ahmad rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, pernah mengajar di Al-Barakah juga dalam kuliah Tuha sebelum ni, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia ni masya-Allah tabarakallah, antara ulama tua, antara ulama yang mengajar kitab tua, dan ulama tu lah. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, seorang-seorang para ulama pergi meninggalkan kita. Yang pernah mengajar, yang tak pernah mengajar, tapi kita kenal lah. Kalau disebut di depan Allah Subhanahu wa taala nama para ulama ni, kita boleh jawab, ini saya kenal, wahai Allah, pernah mengajar kami. Sebab kita lebih kenal para artis daripada kenal para ulama. Yang tidak ada gunanya kita mengenali artis lebih daripada kita mengenali nama-nama para alim ulama. Balik nanti tolong Google siapa dia Ustaz Zakaria Ahmad kalau tak kenal. Baik. Kemudian terima kasih Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah lagi, wasyah, tamak. Kemudian terima Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang yang ujub dengan dirinya itu, diri sendiri. Pengajaran pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada umatnya agar melakukan aturan-aturan yang terbaik dalam hidup mereka. Takutkan Allah di masa kita bersendirian, atau terang-terangan Allah mencapai martabat ihsan. Begitu juga dengan memberi penghukuman, perlulah dilakukan secara adil walau bagaimanapun perasaan kita di waktu itu, serta tidak boros dalam perbelanjaan. Waktu tengah marah, waktu tengah tak marah, biar adil dalam berhukum. Satu hari dalam peperangan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia dapat kejar seorang musyrikin. Dapat kejar seorang musyrikin. Bila sampai dekat musyrikin tersebut, musyrikin terludah atas muka dia. Dia nak pancung lah ni, musyrikin terludah dia. Bila dia ludah atas muka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali lepaskan dia. Pening orang tu, tadi nak bunuh. Bila dia ludah atas muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tak jadi nak bunuh. Maka dia bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa kamu tak bunuh aku, wahai Ali? Dia kata, aku tak dibunuh, nak bunuh kamu kerana Allah Subhanahu wa taala dalam perang. Tapi disebabkan kamu ludah atas muka aku tak jadi nak bunuh kerana Allah, aku nak bunuh kerana meludah atas muka aku. Maka aku lepaskan kau. Musyrikin ni bila dengar kalimah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, luar biasa umat Islam ni mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, tuan-tuan Allah, seorang musyrikin, disebabkan melihat bagaimana perangai akhlak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya dengan tidak mengikut hawa nafsu yang disebut oleh ulama sebagai sekutu syaitan dalam menyesatkan manusia. Apa beza nafsu dengan syaitan? Syaitan ni disuruh kita buat jahat, tapi nafsu tu dia mencantikkan jahat kita. Contoh, kita anggota keselamatan, polis lah contoh, tahan kereta, setan kata tak ada orang ni, kamu seorang je kat sini, minta lah sikit tips. Setan kata minta tips. Nafsu kata, mu nak minta tips jangan 50, minta 100. Nafsu ni dia comelkan lagi, jahat dia tu. Faham tak? Maknanya kalau contoh kita tak puasa, kita nak makan Maggi, nak ratah gitu je, nafsu kata jangan ratah.
masak sedap sikit 5 minit je masak mi kari, Maggi kari. Maka nafsu tu juga dia mencantikkan jahat kita. Wal'iyadzubillah min zalik. Dan kita semua ni ada nafsu belaka. Tak ngiling kepala ke tak ngiling kepala, kita ada nafsu belaka. Cuma boleh tundukkan nafsu ataupun tidak boleh menundukkan nafsu kita. Yang terakhir sekali, yang kelima, semua yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini adalah dalam melibatkan penyucian hati kita masing-masing. Kemudian hadis yang ke-29 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu dengannya, fasallim alaihi, beri salam. Kita kenal orang tak kenal orang, sebaik-baik orang muslim ialah dia bagi salam dulu. Assalamualaikum, cukup. Jangan kita tamak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah tamak tu kita. Semua ditapau belakang. Biar orang yang jawab tu panjang sikit. Kita bagi assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tu yang paling bagus. Ni dia tapau habis. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab macam mana? Waalaikum je. Bila sahabat bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikum. Nabi kata, jawab pendek sangat ni. Sahabat kenapa pendek benar Nabi jawab macam tu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kamu tapau habis semua yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tiga-tiga dia ambil ke dia belakang. Maka macam tu, macam Allah Subhanahu wa taala jumpa orang bagi salam. Ada seorang ulama di Yaman, ulama besar di Yaman. Dia sepatutnya kalau ulama ni orang pelajar lah bagi salam. Ni tak, dia bagi salam dulu. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dan benarlah kata Nabi SAW, akhir zaman nanti, antara tanda-tanda akhir zaman, orang hanya beri salam pada yang dia kenal saja. Yang dia tak kenal, kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, apa dia akan cakap pada kita? Siapa dia? Aku kenal ke dia? Nampak gitu. Bukan saja orang lain, saya lah macam tu. Saya kata, aku kenal ke dia? Bukan orang lain, hamba sendiri. Nah, sebab betul lah kata Nabi, bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Asal Islam ni asing dan Islam akan kembali asing, maka berbanggalah bagi orang yang asing, bukan pendatang asing, orang yang asing. Orang asing macam mana? Yang buat macam Nabi buat dulu. Sahabat berebut bagi salam. Maka kita kalau orang jumpa lepas ni dekat Al-Barakah bagi salam, tosah pandang atas bawah, ni nak pukau ke apa aku ni nak. Maka kita jawab ala waalaikumsalam. Tak ada masalah. Orang bagi salam, jawab salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu, maka bila dijemput kenduri, maka hadirkanlah kenduri tersebut. Kenduri kahwin. Maksud ni kenduri kahwin. Kalau kita tak ada masalah, maka kita kena pergi. Kalau ada masalah, kita hantar wakil untuk pergi majlis tersebut, tapi kena pergi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Wa iza stansahaka fansah lahu, bila engkau diminta untuk menasihati, maka engkau nasihatkannya. Kawan-kawan kita minta kita nasihat baik-baik, jangan kutuk dia. Dia ada masalah, anak-anak degil, anak-anak tak masukkan al-aum pada dia setiap bulan, dia Al-Barakah, jenuh dia dah. Maka bagi nasihat yang baik, sabarlah. Kalau kamu tak ada duit, aku ada duit, aku bagi sikit kat kamu. Contoh, kalau tak ada makanan, aku ada makanan sikit. Kita bagi nasihat yang terbaik kepada kawan-kawan kita. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila seorang tu bersin, fahamidallah, maka dia kata alhamdulillah. Hajim, alhamdulillah dia kata. Fahamidallah fashammithu, maka kita kata apa? Yarhamukallah. Kalau lelaki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah, sebutnya tu. Ini sunnah Nabi SAW. Wa idza marida fa'udhu, maka bila sakit hendaklah kamu ziarah dia. Tahu kawan kita sakit, ziarah dia. Tak ziarah kesakitan yang dia ada. Wa idza mata fattabi'hu, bila mati hendaklah kamu iring jenazah dia. Ni 6 perkara yang kita perlu buat. Ke-6 perkara tersebut tidak boleh kita skip salah satu daripada. Orang sakit saya tak pergilah Ustaz. Kalau saya tengok orang sakit, saya pula jadi sakit, itu bid'ah dalalah. Itu bid'ah, tak boleh. Kalau orang mati, kita pergi ziarah orang mati. Kecuali lah kalau ada orang mungkin berpenyakit yang tak boleh tengok orang mati, itulah ialah nak. Dia tengok orang mati, dia nak mati sekali. Jadi tak boleh.
Maka ada sebab dan tak ada masalah. Mungkin sebab dia ada gangguan ke dan bagaimana, cumanya pelik sangatlah. Sebab bila mana kita pergi melihat orang tengah sakit, dia memberi satu pengajaran kepada kita, iaitu apa dia? Nikmat sihat yang kita ada sekarang. Kita tengok orang kita tu sakit, bagaimana kesakitan yang dia alami, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita sihat. Dan kita ucapkan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah uji dia dengan sakit. Sebab orang sakit ni kalau dia sabar di atas kesakitan dia akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mati kamu iring jenazah dia, fattabi'u. Khususnya kalau tuan-tuan pergi ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, tiap-tiap waktu ada orang mati. Tak seorang, mesti ramai. Tak ramai, seorang. Paling kurang, seorang mati. Maka khususnya kalau di Ma'ala, di Mekah saya tak pernah lagi nak ikut orang pergi sampai ke perkuburan Ma'ala tersebut. Tapi kalau di Madinah Al-Munawwarah, nak masuk Baqi' ada 2 waktu je, lepas subuh, lepas asar. Tapi kalau nak masuk 5 waktu, semayang dengan jenazah, lepas tu cepat-cepat pergi dekat dengan pintu Baqi', bolehlah kita masuk nama Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari ke Baqi' Al-Gharqad. Orang yang solat jenazah dapat 1 qirat, 1 bukit Uhud, pahala dia besar. Solat jenazah. Kalau kita ikut jenazah pergi ke kubur, hantar dapat 1 lagi qirat, 2 qirat. Qirat ni besar mana? Besar bukit Uhud 6 km persegi. Besar dia. Bukit Uhud punya pahala. Bila kita ajak haji, jom haji semain jenazah, jiran kita mati. Tak apa, aku 4 qirat dah aku dapat kemarin. Tak 2 orang mati. Tak ada gitu. Dia main sifir macam tu, jenuh lah kita macam Allah Subhanahu wa taala. Nak mari semain jemaah, tutup ke masjid. Cukuplah teman pergi Mekah 7 hari. Mekah satu waktu 100,000, kamu tahu? 100,000. Darat sendiri lah dia. Ujuk pula. 100,000 darat lah. Darat 5, darat 7. Berapa teman ada pahala? Kalau setakat Masjid Ar-Rahman buat apa dia kata? Jadi macam Allah tabarakallah, tak boleh kita buat macam tu. Kemudian pengajaran daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya tentang 6 perkara yang penting dalam hidup bermasyarakat. Keenam perkara dapat merapatkan hubungan ukhuwah di antara satu sama lain. Seharusnya kita sebagai anggota masyarakat sentiasa peka terhadap apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita, terutama yang berdekatan dengan kita. Yang terakhir, dengan meraihkan keenam ingatan di atas, ianya membantu kita untuk menghilangkan sifat hasad, sombong, riak dan lain-lain lagi terhadap saudara-saudara kita. Hadis yang terakhir sekali pada malam ini, peringatan yang ke-30, riwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, dengki itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu api. Orang berdengki dengan orang, berdengki ni banyak kategori. Yang pertama, dia tengok orang tu lebih pada dia, dia tak nak lebih tu ada pada kawan itu, mesti dapat kat dia benda tu. Itu kategori pertama. Kategori kedua, dia tak dapat pun tak apa, tapi jangan dia tu dapat. Tu kategori kedua. Kawan tukar kereta daripada Kancing pergi Asia, dia kata, ngapa dia dapat Asia nak? Patut dia tak payahlah pakai Asia, Kancing cukup lah. Orang lain biar bagus dapat Asia daripada dia. Dia tak dapat pun tak apa, tadi dia nak nikmat tu kepada dia. Jadi sekarang macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia tak dapat pun tak apa, tapi yang pasti dia tak nak kawan dia tu dapat nikmat tersebut. Ini hasad. Hasad ni dosa besar. Dosa besar, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kalau ada perkara tersebut. Kalau kita ada sifat dengki pada kawan-kawan, kepada sanak saudara kita, ucap cepat-cepat astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengki datang daripada syaitan, laknatullahi alaihi, laknatullahi alaihi majma'in. Kemudian was-sadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, akan memadamkan kesalahan, kama yudfi'un ma'un nar, sama seperti mana air memadamkan api. Orang kuat sedekah, mana-mana sedekah, rancak dia bersedekah, maka dapat memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mana dapat memadamkan dosa-dosa kita, sama seperti mana api dipadam oleh air. Kalau cerita bab sedekah ni sangat menarik sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kayalah pengalaman saya sedikit ini.
Sejak kita mengasaskan sekolah ni, kita dapat lihat, Masya Allah, luar biasanya orang yang bersedekah. Alhamdulillah, baru ni kita tahun lepas saya lancarkan dekat Al-Barakah ni lah. Siapa-siapa nak sponsor untuk PA system, alhamdulillah, malam tersebut Kak Roh bagi tahu ada seorang hamba Allah sponsor. Dia bagi jumlah yang kita minta ataupun yang kita perlukan tersebut. Alhamdulillah, siap pasang dah PA system. Cuma tak pakai lagi sebab budak akan masuk 5 bulan 2 ni. Maka start 5 bulan 2 ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, orang dah azan guna PA system yang dia infakkan itu. Setiap kalimah yang muncul, pahala berdesuk masuk. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mati level marketing akhirat. Tengok situ, kaunter wakaf untuk Al-Barakah ada. Infak wakaf. Walaupun nampak macam berkurang harta kita, tapi sebenarnya bertambah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok tengok orang-orang hebat. Bila kita buka untuk kapet, ada orang daripada Johor mari, sumbang satu keluarga, sumbang 40,000 kapet keluarga dia. Kita nak beli aircon, nak beli kipas, orang Kuala Lumpur baru kumpul duit kawan-kawan dia. Ni ustaz, makcik kumpul. Saya tengok senarai dia tulis, makcik ni 200, ni 100, ni 50, 10 ditulis. Last kali dia paling banyak sekali, dekat 13,000 dia top up. Apa yang penting ustaz, makcik dah usaha cari, dia hantar buat kipas, aircon siap. Kita lancar kempen nak bina surau di komplek, RM5 je. RM5 kita dapat kumpul dekat 450,000 harga surau tersebut, kita dapat bina. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit-sikit pahala tersebut yang kita sumbang, sama ada sedikit atau banyak, itu datang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Was-salatu nurul mu'min was-siyamu junnatu minan nar. Dan salat tu cahaya bagi seorang mukmin, dan puasa itu adalah perisai daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan syarahkan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, bismillah ya azza wa jalla. Mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.